Lama tunggu. Pasti dah pun. Syarat panjang. 3 jam ah. Wah, bagi good news ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sekolah hari ni panjang sikit. Ketiga lah. Kat ketiga habis lah. Pagi tadi kita dapat taklimat daripada JKR yang menguruskan pembinaan LRA, loji rawatan air, 5 loji itu. Dan daripada SADA tentang langkah-langkah menghadapi El Nino yang dijangkakan melanda sehingga bulan Julai. Cuaca panasnya kan, sampai kadang-kadang sampai 37, hari biasa 33, menyebabkan kepanasan dan penggunaan air yang dijangkakan akan meningkat. Baru ini telah dikatakan berlaku krisis besar-besaran lah ayak di Kedah ni. Semua ayak dah kering. Kononnya. Sebenarnya kita dapat laporan penuh daripada SADA tadi tentang isu-isu bekalan air di Kedah yang diuruskan oleh SADA. Saya nak maklumkan sikit. SADA proses sari di 35 loji rawatan air yang diuruskan oleh SADA. Dulu ada 36. Kita merge, ada 2 loji itu disatukan jadi 35. Kita punya design capacity loji-loji air kita boleh merawat 1,458 juta liter per hari. 1,458 juta liter sehari boleh dirawat. Tetapi pada waktu ini kita beroperasi dengan kapasiti melebihi design. Kita rawat 1,594.7 MLD seharilah. 1,594.7 juta liter sehari. Melebihi design LRA yang sedia ada di Kedah ni. Cuma kita punya kadar NRW tinggi. Kita punya jajaran pipe. Nak banding Kedah dengan Pulau Pinang sangat tidak adil. Jajaran pipe air di Pulau Pinang 2,400 km. Kedah 13,193.81 km. Jumlah akaun di Kedah 645,041 akaun. Domestik 568,627, bukan domestik, ni industri dan komersial 76,414. Yang mereka duk hingap masa baru ni itulah. Saya tahu ada setengah orang saja yang suka bising-bising ni. Seolah-olah telah berlaku krisis besar-besaran lah. Daripada jumlah akaun SADA 645,041, akaun yang terjejas berjumlah 7,222 yang terpaksa dihantar bekalan air menggunakan lori. Dari segi peratusan daripada jumlah akaun kita hanyalah 1.12%. Ada akhbar melapor bukan akhbar lah. Ada akhbar melapor sejuta terjejas. Ini satu penipuan atas darat. Keterlaluan. Memberi gambaran yang keterlaluan. Kalau 7,000 akaun, 7,222 akaun yang terjejas, kita kena hantar pakai lori. Katalah satu akaun tu pakai 5 orang. Keluarga tu ada 5 orang. Kalau 7,000 kali 5 baru 35,000 orang. Katalah kawan tu anak ramai, 10 anak dia. Kan? Anak dia 8, cepat mak pak jadi 10 rumah tu. Kalau 7,000 kali dengan 10 baru 70,000. Sejuta tu main mana? Sejuta. Akhbar yang menulis juta tu sila bertaubat. Kerana memberi gambaran salah kepada kedudukan ataupun situasi di negeri Kedah. Tak taubat ni
tak taubat tak tahu lah. Dia ada balasan tau, tiap-tiap berita yang ditulis, disebar, disampai, digembar-gemburkan. Semua tu ada balasan. Tak ada satu pun yang percuma. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Besar zarah pun ada nilai. Berjerah. Tu Datuk Najmi kan? Ya. 1.12% terjejas. 7,222. Ini laporan daripada Sadar tau. Bukan saya reka sendiri. Nak tahu apa lagi? NW 50. Kalau tuan-tuan nampak ni. Tunjuk pi lah. Tunjuk pi. Ini adalah perbandingan kos bantuan bekalan air dari tahun 2015 sehingga Mac 2023. Kos penghantaran lori pakai lori. Daripada tahun 2015 kos dia RM307,510. 2016 naik 5 juta, 5.8 juta. 2017 8.1 juta. 2018 567,000 balik. Pasal apa? Pasal masa ni LRA pokok senar siap. Bila siap LRA pokok senar, jumlah akaun yang kena dihantar pakai lori drop dengan banyak. Itu penting LRA ni siap dengan cepat. Pada tahun 2018 ni lah, semua proses VE, bajet dah lulus, semua dah komplit untuk kita run LRA 5 yang sedang berjalan sekarang ni 2018. Tapi berlaku pertukaran kerajaan. Maka projek tu ditangguh untuk lantik konsultan kaji harga, kaji keperluan, kaji krisis, masalah punca sebenar, masalah yang ni apa. Kaji. Keluarlah satu keputusan sama. Barulah dibuka tender pada 2020. Open tender. Maka syarikat-syarikat pun masuklah. Jadi tuan-tuan, mereka duk kata nusi kerja nak salah orang. Salah kerjaan dulu. Tuan-tuan, kalau korang tu salah sungguh, nak kata dia tak salah, tak boleh. Kalau ni mereka nak elak daripada tu, maka mereka buat serangan. Pergi takat gambar LRA, pergi takat gambar tu, buat cerita ni pasal mereka ada dosa yang nak ditutup. Saya pun nak tutup dosa orang ni, bukan boleh dedah kan. Tapi dah kena, mereka duk tembak kita macam kita bersalah. Saya kena habaq sebenarnya masalah kelewatan LRA sekarang ni pasal 2018 punya dosa. Akibat daripada penangguhan pada 2018, 2019 kos penghantaran air dengan lori ini meningkat balik daripada 567,000 jadi 1.9 juta. 2020 naik 3.08 juta. 2021 5.07 juta. 2022 6.6 juta. 2023 setakat bulan Mac 2.5 juta. Sebuah kerajaan, sebuah syarikat, sebuah operator, dia nak kos dia rendah. Tapi oleh kerana berlaku penangguhan hampir 2 tahun pada 2018, maka akaun yang terpaksa dihantar dengan lori ni, dia meningkat balik. Jadi kos meningkat balik. Jadi takkanlah dosa tu sekarang, kan? Dosa tu dulu, baru berlaku sekarang. Jadi nak elak tak boleh. Saya pun nak tutup dosa mereka ni. Saya pun segal lah nak habaq hampa teruk. Tapi oleh kerana keadaan melarutan, nak habaq juga hampa memang teruk. Jadi tak salah tunjuk jari kat orang sangat kan. No? Dosa sendiri dilupakan. Adalah 2-3 orang yang saya selalu tengok mereka duk cakap pasal ayat ni. Kononnya malam kemarin kot buat forum lah apa, Sanusi berdalih lah apa macam kan. No? Semua dosa mereka ditutup. Jawapan Esko Bekalan Air dalam Dewan Undangan Negeri itu terpakai. Dia lah juga. Jawapan tu dia juga. Tapi lah ni tak tahulah. Jadi ikut mana saya tak tahulah. Tapi jawapan tu terpakai lah. Itulah jawapan kerjaan. Banyak lagi laporan tau. Banyak.
Kemudian ada orang suka fokus tentang LRA. Kononnya LRA ni lambat. Lambat tu satu pasal hampa pergi tangguh. Kalau tidak semua LRA tu dah siap sekarang ni. Tak kena hantar pakai lori dah. Yang kedua, semua tu on track. Saya dapat laporan daripada JKR. Jadi tak limat oleh JKR ni. JKR. Ni bukan parti politik saya pergi duduk tulis report ni, bukan. Dia Jabatan Kerja Raya. Tulis. Pada semasa. Mereka ni semua nak dipolitikkan. Padahal masalah ayak ni melanda seluruh negara. Bukan Kedah saja. Negeri lain pun banyak masalah ayak. Pasal El Nino. Pasal infrastruktur. Cuma ada special case di Kedah ni pasal apa tangguh. Contoh, lubang. Ini dia besar pasal anak syarikat kerajaan buat, BDB. Pemilihan BDB ni berlaku sebelum saya masuk di kerajaan. Kita masuk tu dah ada keputusan untuk bagi projek ni kepada BDB dengan kos 431 juta. Kalau ikut jadual kemajuan fizikal, pada 30 bulan 4, kalau ikut jadual sebenar, kalau jadual ikut kontrak, 12.41% mereka kena capai pada 30 bulan 4 2023. Hujung bulan lepas lah. Mereka kena capai 12.41. Tapi kemajuan sebenar yang mereka capai ialah 13.43. Beza dia 1.02%, melebihi kadar yang sepatutnya. Jadi jangan kata lambat. Yang mustahak sekali ada 2 LRA di Kedah yang perlu disiapkan lebih awal, iaitu Pelubang dan Bukit Selambau. Pelubang mendahului jadual. Pelubang ni penting untuk ayak di Kuala Kedah, di Pekan Lostak dan di Pida, di Jerlun. Jadi kita telah beri penekanan kepada BDB untuk speed proses layout pipe dulu. Pasal kalau semua jajaran pipe baru ni siap, air yang telah dirawat di loji lama Pelubang masih berbaki. Ada banyak. Masalah kita pipe. Jumlah panjang pipe dalam projek yang diberi kepada BDB ni ialah 120 km jajaran pipe kena tanam. Dan kita telah beri penekanan, alhamdulillah, perkara ini telah diambil tindakan. Walaupun LRA Pelubang yang baru tu belum siap. Tapi kalau pipe ni dah komplit, ayak di LRA lama tu masih boleh disalurkan melalui pipe ni. Dia tak lalulah pipe lama. Dia bypass pipe lama tu, ayak di jajaran pipe baru ni akan sampai ke Kampung Tepi Laut, Kampung Laksamana, Kampung Kota Nelayan, Taman Bersatu di Kuala Kedah. Boleh sampai. Ada mamat mana atau kata kita tak ada plan jangka pendek, tak ada plan jangka sederhana. Kan dia cakap macam pandai kan. Bila saya tengok report ni baru saya tahu kata dia bodoh. Baru saya tahu dah orang bodoh apa dia. Ada semua dalam ni, plan jangka pendek apa, plan serta merta apa, plan jangka panjang, semua ditulis oleh agensi-agensi yang melaksanakan projek ini. Jadi saya nasihatlah kepada pihak-pihak yang suka bercakap tentang tekanan air. Pasal dia ada pihak yang mengendali dan mengawal projek-projek ni. Dan syarikat-syarikat yang masuk tender terbuka tu dah diberi projek ini secara tender terbuka tau, bukan pilih, bukan Sanusi pilih. Dia ada kaedah perolehan tu melalui tender terbuka, dah jawatan kuasa tender, jawatan kuasa macam-macam. Saya tak terlibat dalam semua jawatan kuasa tu. Jadi nak salahkan saya bagi kepada syarikat ni tak betul tu, tak kena. Dan kalau piduk kacau tapak bina orang boleh saman. Saya tak mau pergi sejauh itulah. Jadi saya nasihatkan tidaklah patut memberi gambaran salah kepada kerja orang. Orang dah jawab buat kerja gelok. Lepas tu kita usaha cari salah untuk meletakkan salah kepada menteri besar, piduk tuduh projek orang lain tu buah tanggung besar, tak betul lah.
Saya ada bidang kuasa saya, bidang tugas saya. Carilah bidang tugas saya kalau nak hantar saya. Ini bidang kerja orang lain. Syarikat swasta, syarikat Sdn Bhd, dia ada lembaga pengarah, ada pemilik, ada semua. Pergi duk cari salah dia, bos dah saya. Tak betul. Saya tak ada masalah apa, tapi syarikat akan ambil tindakan. Awak pergi duk cari masalah kerja dia. Memberi gambaran buruk pada syarikat tu. Contohnya, Bina Abdul Rahman, dia listed company, ada pemegang saham. Ada board, ada macam-macam. Pemegang saham dia bukan PKNK saja. Dia ada pemegang saham bebas. Ramai. Hidup buruk syarikat tu. Tak boleh. Tak baguslah. Kalau nak jadi ahli politik, kena tengok semua sudut ni sebelum cakap. Tak bagus. Masa kita jadi kerajaan, kita faham semua ni. Bila jadi pembangkang, semua ni telah hilang. Jadi tak faham dah. Takkan macam tu. Kena pegang lah. Jadi saya pun nampak ada setengah-setengah tu terlalu teruk sangat cakap. Eloklah tak usah cakap. Yang kedua, saya dapat satu surat berkaitan dengan lumbung haram. Saya nak tegaskan dulu bahawa apa yang saya sebutkan ini bukanlah pendedahan rahsia sulit kerajaan. Oleh kerana disebut oleh pengurusi mesyuarat dalam PC selepas mesyuarat tu bahawa ada 60 lumbung haram di seluruh negara, dan dia kata Menteri Besar Kedah mengakui paling banyak di Kedah. Saya pun terkejut. Macam mana jadi macam tu? Jadi tanggungjawab saya memperbetulkan PC itu. Dalam mesyuarat tersebut saya sebut, saya dimaklumkan oleh satu agensi penguatkuasa bahawa di seluruh negara ada 60 lumbung haram sedang beroperasi. Salah satunya di Kedah. Salah satu di Kedah tu pasal mereka pergi cekup dan dah didakwa, lumbung tu dah ditutup, iaitu di Sid, di Bukit Ngang. Satu tu saja yang dalam pengetahuan saya dan agensi itu. Oleh kerana dia menyiasat, agensi ini menyiasat, di tempat-tempat lain pun banyak lumbung haram. Puncanya ialah kerana tak ada SOP. Permohonan dikemukakan, kerajaan tak boleh lului. Sebab SOP tak ada. Bila tak lului, orang mulalah kan, buatlah aktiviti secara tidak sah. Termasuklah di SIK tu. Jadi di Kedah ni, dalam pengetahuan kerajaan, ada satu tu saja. Ada lagi 50 lebih lumbung haram beroperasi di tempat lain. Saya sebut macam tu dan diakui oleh Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli. Dalam mesyuarat tu dia kata betul ada dalam pengetahuan Kementerian tentang bilangan lumbung haram 60 tu. Tiba-tiba di hujung PC tu dibalik kepada Kedah pula. Saya tolong habaq ke hampa. Oleh kerana ada banyak lumbung haram, SOP untuk memproses supaya lumbung ni diproses secara sah oleh kerajaan-kerajaan negeri dan agensi-agensi. Dia kena bagi SOP. Contoh, bila kementerian tidak menyokong dan tidak akan meluluskan sebarang kerja melumbung di dalam hutan simpan kekal, termasuk dalam dasar kementerian. Jadi agensi-agensi di bawah kementerian tu, contohnya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Hutan. Bila kita panggil One Stop Center ataupun kita minta laporan teknikal daripada agensi ini, agensi tidak akan beri komen sebab dasar kementerian dia tidak menyokong lumbung dalam HSK. Saya kata perkara tu tak boleh ada dalam dasar kementerian. Pasal kami ada banyak terima permohonan. Untuk memproses permohonan, kami kena dapat komen Jabatan Teknikal. Bila Jabatan Teknikal tak mau komen, kami nak proses macam mana? Dia nak komen tak boleh sebab terikat dengan dasar kementerian. Saya kata dasar ini mesti dicabut keluar. Item tu. Item kementerian tidak menyokong tu kena cabut keluar. Item nak jaga sensitiviti kawasan tadahan betul. Tetapi tak sokong tu tak boleh ada. Sebab agensi yang berkaitan di bawah kementerian, dia adalah agensi teknikal yang akan beri komen kepada setiap permohonan. Faham ke tak ni Puan Salina? Nampak macam pening ya pun?
Okey. Itu komen saya dalam mesyuarat. Saya terpaksa habaq pasal PC itu sentuh kita. Kalau dia tak sentuh saya takkan jawab. Lombong haram tu di Kedah ada satu saja. Lain di tempat lain. Lepas tu Jabatan Mineral dan Geosains pun hantar surat kat jabat saya minta senarai lombong haram di Kedah. Kata yang sebut ni Timbalan Perdana Menteri. Di sebelah dia ada Menteri Sumber Manusia, Sumber Asli. Tiba-tiba mai minta senarai kat kita. Saya mana ada senarai tu. Minta kat kementerian lah. Menteri Sumber Asli ada itu dalam syarat. Dia pun lepas saya sebut perkara itu untuk diberi perhatian kepada 60 lombong haram yang sedang beroperasi. Satu je di Kedah. Dia pun bangkit pada kursi, dia panggil timbalan menteri, panggil pegawai seorang, pergi duduk belakang tu, bincang apa saya tak tahu. Saya perhati tahu apa yang berlaku dalam syarat. Hujung tu PC timbalan Perdana Menteri sebut lombong haram berlambak di Kedah. Lepas tu sandak kat saya, Menteri Besar mengaku. Saya pun heran juga. Siapa mereka spin kot tu? Saya tak ada sebut. Kata banyak lombong haram di Kedah. Saya sebut ada satu saja. Itu pun dah didakwa. Dah ditutup pun. Tu saya kata nak jadi menteri, nak jadi pemimpin, politik tu tinggal Sat. Tak boleh bawa politik parti nak tibai orang ni masuk dalam kerajaan. Masuk dalam tu tak boleh. Hang bersih dah daripada pemikiran nak berdaya orang kerana faktor politik. Hang sedang melaksanakan tanggungjawab seorang menteri. Seorang menteri besar. Bila hang laksana tanggungjawab sebagai menteri besar, warna politik tak boleh ada. Kena tahu. Kena letak tepi. Jangan sampai ada peluang sikit, kita berdaya, kita pakat, kita berdaya. Tak betul ke tu? Tak betul. Dan berdaya tak kena orang. Bidah balik cik oi. Bila bidah balik ni dia akan kata orang bidah balik tu jahat. Tak betul. Depa kata saya dedah rahsia mesyuarat. Padahal yang dedah tu depa ambil kandungan mesyuarat nak spin supaya kita kena. Tak betul. Kita habaq tu dengan ikhlas sebagai butiran dalam mesyuarat tu. Benar bincang dalam mesyuarat mana boleh buat keluar. Tapi dah dia buat keluar tiba kita saya kena jawab. Yang tuduh saya piduk bocor rahsia pula. Kan? Saya ni, hampa baik dengan saya 10 kali baik dengan hampa. Hampa bedai saya sekali, saya tobat bedai hampa balik. Tu saya. Tu pesen kita. Pasal saya kena duduk tang betul. Hampa buat tak betul, saya kena betul ya. Hampa salah, tang ni hampa salah. Hampa nak tuduh kata ada lombong haram banyak di Kedah. Tuan-tuan, kalau ada banyak lombong haram di Kedah, puak tu tak pi hurung mungkin ngau. Saya tahu semua pemimpin PH, pemimpin PS, semua pergi hurung Bukit Ngah. Pasal ada satu tu je. Ada satu tu je. Dr. Mai P. Ada banyak lagi lah pakat pi kan. Pakat cuba masuk naik kereta nak kagas kuk-nukuk ni lah. Nak pergi tengok kononnya nak jadi hero. Alam sekitar. Pasal ada satu tu je. Tuan-tuan bayang kalau ada berlambak. Semua ahli politik semua jadi geosains. Jadi geologis. Bakal pergi duk kaji rata bukit kan. Ni lombong haram Sanusi curi. Ni lombong haram Sanusi dapat duit. Ni lombong haram Sanusi. Macam-macam lah semua Sanusi. Jadi di Kedah ada satu tu saja. Yang berhormat Saudara Nik Nazmi. Menteri Sumber Asli. Beri perhatian kepada ucapan saya. Jangan senyum-senyum je. Ambil perhatian. Jangan senyum-senyum. Dia suka senyum. Renyeh kan. Dah kali bedai kita. Saya kenal karakter orang tu. Ada 2-3 orang yang saya tahu. Dia suka jenis-jenis tu. Depan baik, bijak semut tak mampu. Belakang cukup. Ada satu kesilapan atau satu yang disengajakan? Disengajakan. Ya. Bukan. Disengajakan oleh kementerian. Cuma digunakan TPM lah. Saya tahu TPM tu baik. Saya sebut tu untuk memberi gambaran seluruh negara. Bukan di Kedah. Bukan. Di Kedah ada satu je. Lepas dia TPM buat segmen tu, pakat tiba kita balik lah. Rupanya ada 60. Mati lagu tu. Tak ada satu je. 60 tu di seluruh negara. Tugas kementerian lah pergi cari. Tak mana ada. Ada hantar surat kat saya. Suruh saya bagi pula. Lawak betul. Menteri tu dia buat kerja apa?
Menteri semua asli tu. Dia kan agensi banyak di bawah dia. Kita ada agensi bersama Jabatan Hutan tu. Agensi bersama yang nak jaga hutan. Di bawah kementerian dia dan di bawah kerajaan negeri juga. Buat kerja elok-elok lah. Boleh minta maaf tak datang? Terpulang kat dia lah. Adalah, mereka ni reti kan minta maaf. Saya rasa tak reti. Jadi buat kerja betul lah. Janganlah tiba orang benda tak tahu halal ni. KSU dia tahu ada 60 lumuh haram. KSU dia tahu. KSU dia mengaku dalam syarat ada maklumat. Siapa aku nak main Kedah pula? Kedah ada satu je. Kita nak cari. Jenuh rakai bukit buat tu. Nak pergi cari lagi 59 tu. Usahlah duk cari pasal. Saya maklum kat tuan-tuan tu, kat kementerian tu supaya mereka ambil perhatian lah. Janganlah fokus kat Kedah je. Pasal nak beri gambaran buruk kat Kedah. Lumuh haram ni banyak. Pergilah cari. Okey, terima kasih. Nak balik pada isu ayak ni. Ya. Sebab sebelum apa ni yang diserang oleh H dan BM adalah ialah yang pasal penangguhan itu memang ditangguhkan lah. Tapi Datuk Seri sudah dikatakan sudah 3 tahun Ya. sebagai kerajaan. Ya. Dan LRA itu katanya masih tidak berkembang. Jadi mungkin Ni saya bak lah tadi. Berapa persen? itu baru satu. Ya. Mungkin Datuk Seri nak turunkan lagi 4 tu berapa persen? Halim pun semua macam tu. Yang agak slow Sungai Limau. Ya, Sungai Limau. Tak ada persentage dari sini. Yang slow Sungai Limau. Kita ambil tindakan untuk panggil kontraktor tu. Ini pegawai kerajaan lah punya urusan. Untuk expedite proses-proses yang tidak ada kaitan dengan kenaikan harga, tak ada kaitan lagi dengan sekatan PKP apa semua ni, patut disegerakan. Semua on track tu saya. On track. Saya minta JKR yang beri penjelasan tentang kedudukan tu. Pasal kalau saya yang cakap, puak ni bukan boleh tengok muka saya. Dia kata saya moho. Kalau kata tu saya cakap lah, kita bagi JKR yang buat statement. Saya minta pengarah JKR negeri untuk mengemukakan situasi sebenar semua LRA. Kita tak sembunyi apa-apa. Satu skru pun kita tak akan sembunyikan. Tu saya duk pulun pergi duk takat gamak sendirilah. DKR akan dedahkan kedudukan semasa semua LRA yang sedang dibina. Yang cepat kita kata cepat, yang lambat kita kata lambat. Yang Sungai Limau pada 30 bulan 4 sepatutnya dia capai 11.39% kemajuan kerja. Tapi pada 30 bulan 4 dia capai 10.98. Dia lewat 0.41%. Ya. Kalau ikut mereka tu lewat 100% ya. Kan loh? Memberi persepsi saja. Ya, bila ahli politik cuba menjadi ahli LRA. Jadi berserabut. Doktor nak jadi engineer. Dia doktor ni jadi engineer JKR. Ceramah, orang koyak pelam dia pun koyak pelam sama. Orang koyak pelam sak dia koyak pelam telok. Melawak ya. Dia tak marah kot. Dah soalan lain. Panjang. Okey ya? Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Saya nak ambil lemak ni.